Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Mustafa ataupun di Kaca TV. Saya dikenali sebagai Ridwan Mustafa dan juga saya penyampai radio dan juga pengacara di RTM. Jadi saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang kisah kejayaan saya menurunkan berat badan. Saya paling berat saya pernah mencecah seberat 120 kg pada tahun 2010, secara lebih tepatnya 8 hari bulan 10 tahun 2010. Saya membuat keputusan untuk menurunkan berat badan kerana saya telah pun disahkan mengidap penyakit darah tinggi pada ketika itu, iaitu pada berumur 23 tahun. Jadi doktor memberikan dua pilihan kepada saya, sama ada untuk makan ubat ataupun untuk menurunkan berat badan. Saya memilih untuk menurunkan berat badan. Siapa yang memberi sokongan kepada saya? Pastinya keluarga saya, rakan-rakan saya, kerana saya terpanggil dengan satu kata-kata kawan saya di universiti dulu. Katanya, Ridwan, kalau kau berjaya turunkan berat badan ataupun kalau kau kurus, kau mesti handsome. Sebab dia kata saya ada mata yang cantik, hidung yang cantik, gigi yang cantik. Jadi mempunyai figura seorang so-called selebriti yang handsome. Saya pegang kata-kata kawan saya tersebut dan saya buktikan bahawa apa yang dia katakan itu sebenarnya adalah betul. Kecewa, macam perangan kan? Tapi tak mengapalah. Kadang-kadang kita perlu mengambil satu inspirasi bahawa kita perlu untuk kelihatan menarik, kita perlu untuk kelihatan cantik, kerana itulah merupakan satu motivasi setiap hari untuk saya berusaha untuk capai apa yang saya mahukan, iaitu penurunan berat badan. Jadi 3 tips saya nak kongsikan kalau anda semua baru sahaja memulakan misi menurunkan berat badan untuk resolusi tahun 2021. Pertama, perkara yang paling penting dalam hidup adalah sentiasa mencari ilmu dengan cara belajar, membaca, bertanya kepada sesiapa sahaja. Tahu tentang apa itu exercise, tahu tentang apa itu diet, tahu tentang apa itu pemakanan yang betul. Jadi bukan sekadar bersandar kepada Dr. Google, tetapi anda juga harus bersandar kepada fakta-fakta yang tulis di buku oleh pakar-pakar perubatan, oleh pakar-pakar fitness, diet dan sebagainya. Kerana apabila kita banyak membaca, kita boleh tahu apakah sebenarnya rahsia-rahsia untuk menurunkan berat badan, bukan dalam keadaan tertekan ataupun keadaan stres. Itu yang pertama. Jadi membaca, mencari ilmu, kenal apa itu diet, kenal apa itu exercise dan segalanya yang berkaitan tentang penurunan berat badan. Ilmu adalah perkara nombor 1. Kedua, apabila anda telah membaca, anda harus apply ilmu tersebut. Jadi macam mana nak apply? Ilmu banyak, cara nak menurunkan berat badan terlampau banyak. Kalau anda Google, tanya orang tu, tanya orang ni, banyak cara anda boleh menurunkan berat badan. Apa yang kita perlu lakukan adalah saya berpegang kepada konsep try and error. Jadi tak semua cara itu sesuai dengan badan kita, jadi kita kena harus try. Kalau tak sesuai, kena ubah. Sampailah kita rasa selesa dengan aktiviti ataupun gaya hidup yang kita amalkan itu, selesa dengan hidup kita, barulah anda boleh teruskan. Contoh macam saya selesa dengan cara saya enjoy makanan Malaysia, dalam masa yang sama saya mengekalkan berat badan saya. Jadi itu salah satu cara saya. Anda pula bagaimana? Kerana itu ilmu sangat penting daripada pembacaan dan juga kajian yang anda lakukan. Yang ketiga, apabila anda apply ilmu yang anda lakukan itu, sama ada dari segi diet dan sebagainya, perkara yang paling penting juga adalah dari segi keselamatan. Maksudnya, apa yang anda lakukan itu mesti anda menitik beratkan keselamatan. Safety first. Seperti biasa kalau kita pergi kerja pun orang kata safety first. Kalau nak makan, kena tahu apakah risiko makanan tersebut kepada badan, sesuai ataupun tidak makanan diet tersebut. Kalau anda ambil suplemen sesuai ataupun tidak dengan buah pinggang anda, itu semua anda perlu tahu. Bagaimana nak tahu? Anda harus bertanya kepada yang pakar. Pertama. Kedua, dari segi keselamatan, dari segi exercise pula, contohnya berlari, pemilihan kasut kena betul. Kalau pergi gym, kena pastikan kita pakai kasut, kena pastikan kita pakai tali pinggang. Semua itu bukan sekadar untuk kita menjadikan ia sebagai aksesori, tetapi ia menjadikan sebagai salah satu langkah keselamatan kepada kita, untuk kita prevent daripada injury berlaku, prevent daripada risiko-risiko kecederaan kepada tubuh badan. Jadi itulah 3 tips yang saya nak kongsikan kepada anda. Pertama, membaca, mencari ilmu, tahu apa itu diet, tahu apa itu exercise. Bila anda faham tentang sesuatu ilmu itu, anda harus apply, dan apabila anda apply, anda harus mengutamakan keselamatan dalam apa yang anda lakukan, dari segi pemakanan maupun dari segi exercise.